Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wassalam Muhammad Zamri, kami ukur Marisa, Muhammad Amin Muhammad, terima kasih anda di pergi Jumaat 13 Rabiul Awal. Hayati Alili, salam semua bagi sahabat yang puasa hari putih. Hari ini hari permulaannya. Ya, Fazana Abdul Rahman Al-Wasalan. Pagi ni saya nak bawa tuan untuk meroka satu surah yang istimewa, namanya surah Al-Qasas. Baik, saya baca sebagai satu mukadimah. Surah ni dinamakan Al-Qasas kerana dalamnya mengandungi penjelasan yang ajaib tentang kisah Nabi Musa semenjak dilahirkan sampai mencapai risalah. Tampak sekali dalamnya ada kejadian-kejadian besar. Di dalamnya kelembutan Allah kepada orang beriman dan celaannya kepada orang kafir. Kemudian Allah menyebutkan dalamnya kisah Qarun, termasuk kaum Nabi Musa, yang mirip dengan kisah pertama dalam hal bagaimana mereka menentang Nabi Musa AS. Dan begitu juga pemusatan kuasa pada Fir'aun dan bagaimana senang lenangnya kehidupan Qarun. Ini perkara yang dibawa dalam surah Al-Qasas. Hamid Abdullah, Muhammad Muaz, Al-Masalah semua. Azra Rahim, Hamilah Muhammad, Al-Masalah. Sebelum itu, keserasian surah ni dengan dua surah An-Naml dan Asy-Syu'ara adalah bahawa surah ni merincikan, mendetailkan kisah Nabi Musa yang disebutkan dengan ringkas pada kedua surah. Mula-mula menjelaskan kesombongan dan kezaliman Fir'aun, penyembelihan anak-anak Bani Israel yang menyebabkan Nabi Musa telah pun dilontarkan ke dalam sungai ketika lahir kerana takut disembelih. Kemudian kisah Fir'aun memungutnya, mendidiknya di sana sampai usia remaja. Lalu terjadi peristiwa dia membunuh orang Qibti yang menyebabkan dia berlari menuju ke Mesir, dari Mesir menuju ke Madian, dan berkahwin dengan puteri Syuaib. Lalu munajat kepada Tuhannya dan dia diutus sebagai rasul selepas itu. Surah ini juga mendetailkan sikap Al-Quran tentang penghinaan terhadap orang musyrik kerana mengingkari hari kiamat. Menerusi kabar peminasaan banyak orang dari penduduk Mekah kerana kezaliman mereka, pertanyaan mengenai sekutu-sekutu Allah pada hari kiamat dan perdebatan yang terjadi di antara mereka, dan sembahan mereka adalah untuk pelepasan diri. Dan juga kerana banyak membuktikan tentang kuasa Allah SWT menciptakan, mewujudkan dan menghilangkan. Allah mewujudkan, kemudian berlaku kebangkitan dan menghilangkan. Allah sama istara Ibrahim, Nur Azimah, Abu Miss Bunga, Sariha, Miss Kham, Muna, Zaidi, Hamilah Muhammad, terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa sharing kepada teman kita lain. Dan tolonglah sebut apa perkataan, sekurang-kurangnya ucapan assalam ke Yang Mulia Syarifah Munirah. Baik, sebagaimana juga kesaksian dari sudut lain di antara surah An-Naml dan juga surah Al-Qasas. An-Naml sebelum surah Al-Qasas. Jadi disebut secara ringkas apa yang telah diperincikan dalam surah-surah sebelumnya, iaitu pembinasaan kepada kaum Nabi Saleh dan juga kaum Nabi Lut, juga disebutkan. Jadi kandungan surah ni, begitu juga surah Syu'ara dan An-Naml mengandungi penjelasan dasar tauhid, akidah, iaitu risalah dan juga kebangkitan. Ini panggil sebagai bab akidah. Menceritakan tentang kenabian, menceritakan tentang kebangkitan. Ini adalah pokok-pokok perkara-perkara asas dalam bab akidah. Dahri Al-Salam, Faniza, Nukis, Oti, Fauzia Iskandar. Oh ya tuan, sebelum terlupa, Mahani, Nofisha, Osman, Wan Hindun, Falisa. Bagi siapa tuan-tuan yang minat untuk bela kucing, kat rumah kami ni ada seekor kucing hinggap, kemudian beranak 3 ekor, cantik-cantik anaknya. Kami namakan dia Yuna. Anak-anak dia macam kucing siam lah, orang Melaka kata. Betul-betul minat, tolong PM pada Ana siapa yang minat untuk kucing dengan 3 ekor anaknya. Kenapa Ana suka benda je, tapi masa tak mengizinkan, selalu travel dan sebagainya. Kesian lah kat kucing ni. Bagi siapa yang minat lah, kuat ada rumah besar, ada peluang untuk jaga kucing, boleh ambil kucing ni. Anak-anaknya baru pandai bergerak, dah buka mata dah. Kami dah pelihara, Alhamdulillah, anak ni lebih kurang 2 bulan dah kot, umurnya sebulan lebih. Jadi bagi tuan yang minat, siapa minat untuk ada kucing, nanti PM.
Kucing dengan dengan 3 ekor anaknya. Anak Mukhtar Al-Wasalan Baik. Surah ni begitu ya, surah Syuara mengandungi penjelasan perkara-perkara namanya akidah, risalah, kebangkitan. Ini perkara-perkara pokok ya. Karakter yang dominan dalam surah ini adalah penjelasan tentang kisah Musa AS bersama dengan Fir'aun la'natullah, yang menunjukkan pertarungan di antara orang yang kuat dengan orang lemah, orang yang benar dengan orang yang batil. Penolong-penolong kebatilan adalah tentera syaitan, sedangkan penolong-penolong kebenaran adalah Allah SWT. Penolong-penolong kebenaran iaitu merupakan tentera Allah SWT yang Maha Penyayang. Alhamdulillah. Ada cucu kucing. Alhamdulillah semua siapa yang minat, saya dah ada 4 ekor kucing. Yalah, siapa yang nak kucing beritahu nanti kami boleh hantarkan ke rumah tuan-tuan. Siapa minat. Apa saya suka pada kucing. Semua nak jadi abu dengan Hurairah. Betul lah. Tapi keadaan tak mengizinkan. Kerana tak banyak masa dekat rumah. So kadang-kadang kucing kesian pula. Mana tahu ada tuan-tuan yang minat ke anak-anak cantik tau. Nanti saya hantar gambarnya dekat Facebook. Siapa yang minat boleh tengok. Baik. Firaun merupakan satu simbol kepada kekuasaan, kekuatan dan kekayaan. Dia sewenang-wenangnya melampaui batas, memperbudakkan Bani Israel dan menyembelih anak-anak lelaki, biarkan anak perempuan hidup, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Al-Salani yang mulia Raja Rozdin. Terima kasih Supriyaki, terima kasih Tok Ayah, terima kasih Aminah, terima kasih terima kasih semua sahabat yang hadir di mana saja ada pada Salma Syafli, Kakau Ranur. Penyembelihan anak-anak lelaki menyebabkan Nabi Musa telah pun dilemparkan ke dalam sungai, mana dicampak ke dalam sungai oleh ibunya. Ditemui oleh keluarga Firaun, dikembalikan kepada ibunya, kemudian dididik di sana Firaun sampai dia mencapai usia matang dan menjadi dewasa lagi matang. Lalu dia membunuh orang Kipti tanpa sengaja. Kemudian keluar dari Mesir menuju ke Madian untuk melarikan diri, dan Allah telah takdirkan berlaku perkahwinan dengan puteri Syuaib, Nabi Syuaib, dan tinggallah sebagai pengembala ternak selama 10 tahun. Kemudian kembali ke Mesir. Setelah itu dia munajat kepada Allah di Bukit Tur. Allah menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat yang paling utama, iaitu tongkat dan juga tangan. Kemudian dia menyampaikan risalah Tuhannya. Namun Firaun dan kaumnya mendustakannya kerana sombong. Kemudian Allah telah pun menenggelamkannya di laut. Ini terbukti bahawa jasad Firaun ni bila dikaji, diusul periksa, dibuat forensik tadi. Itu dia. Firaun yang mati lama pun ada kajian forensik pula kepada jasad beliau, lalu mendapati memang dalam paru-parunya ada kesan-kesan air laut, garam. Begitu ya. Alhamdulillah, Aizam Mahmud, Razia Arifin, alhamdulillah semua sahabat yang di Rafi'ah, Ahmad Shah, Amri Veda, alhamdulillah, Dahari, Farida. Ya, ada soalan apa dia? Mustafa Sani, Miss Lina, Juna Chan, Nosyah Hasbi, Yang Mulia Syarifah Talib. Baik, masih. Baik, setelah itu dia menajak kepada Allah di Bukit Tur. Allah menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat yang paling utama, iaitu tongkat dan juga tangan. Ini mirip dengan pengingkaran orang Quraisy terhadap Nabi SAW dengan kebenaran dibawa oleh baginda. Mereka menyifatkannya dengan sihir yang dibuat-buat. Mereka reka keimanan kepada risalahnya dengan alasan-alasan yang lemah. Al-Quran memberi peringatan kepada mereka tentang azab yang sepatutnya kepada kaum Fir'aun, yang sepadan dengan mereka, menjelaskan kepada mereka bahawa Allah tidak mengazab satu kaum setelah mengutus Rasul kepada mereka, dan bahawa Rasul adalah menurut Allah, tidak menurut hawa nafsu orang musyrik. Kemudian ceritakan Tuhan-Tuhan sangkaan mereka yang akan melepaskan mereka dari penyembahan pada hari kiamat. Kemudian dalam surah ini juga Allah membawakan gambaran betapa esanya Allah merupakan Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Dia maha kuasa untuk membangkitkan orang mati, sebagaimana dia berkuasa untuk memulai penciptaan dan mengadakan pergantian siang dan malam. Para Nabi akan beri persaksian kepada umat mereka tentang apa yang mereka sampaikan. Sebagian sekelompok ahli kitab mengimaninya, dan mereka diberi pahala 2 kali, dan bahawasanya hidayah ada di tangan Allah, tidak di tangan Rasulnya. Nabi tidak mampu menghidayah kepada orang yang dicintai. Kita akan tengok Alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Budin Syamsuddin, Nur Salihah, semua yang hadir. Barakallahu fikum. Tahari, Zaiti Akil, Jazam Luz, Junacan, Munibah Ahmad, terima kasih semua. Fairuz
Ramai yang hadir pagi ni, alhamdulillah. Wassalamualaikum semua yang hadir. Barakallahu fikum. Baik, keterangan-keterangan ini diikuti oleh kisah serupa, iaitu kisah Karun, termasuk kaum Nabi Musa, dan bagaimana kekayaan telah pun memesongkan Firaun, kekuasaan yang ada padanya. Orang kuat Firaun adalah Haman. Haman ni penasihat politik. Dan juga Karun. Karun adalah penasihat keuangan. Pelobi ni toki besar Karun ni. Akan kita lihat dalam surah Al-Qasas ni. Ada cerita sikit dari itu tentang kisah Karun. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ihdina Nur, Al-Wassalam, Nur Mawang, Fairuz, Azamri, semua yang hadir. Masing-masing dari berita dua kisah tersebut adalah bukti yang pasti mengenai kesahan kenabian Nabi SAW. Sebab Nabi tidak pernah hadir kepada mereka dan tidak pernah belajar daripada mana-mana guru. Jadi dua kisah ini diakhiri dengan pernyataan prinsip-prinsip. Itu prinsip yang pertama, pahala akhirat adalah untuk orang yang tidak ingin membuat kesombongan di muka bumi. Tilka darul akhiratu naj'aluha alladhina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Baik. Yang kedua, kepada Allah dan hari akhirat adalah jalan kebahagiaan yang menyebabkan melipat gandanya kebaikan dan bandingan berbanding dengan perbuatan jahat dengan balasan satu hukuman. Yang ketiga, penjelasan berakhirnya semua dalam semesta, iaitu kehancuran yang bersifat total, keesaan Allah dan kehebatan hukumannya, keadilannya. Ini semua dibawa dalam surah Al-Qasas. Baik, Zahratin, Muhammad Abu Talib, Cik Nun, nasihat ibu, Waalaikumsalam semua Cik Yang. Baik, tuan hati dan dikasih sekalian. Waalaikumsalam semua, Abu Talib, Muhammad, Nur Hayati, Ibrahim, Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Apa soalan daripada Amri Vader ni? Allah, anda terlepas. Maafkan tak perasan apa soalan. Dah jawab dah hari dia jawab. Terus dia salat dan ubah yang salah tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi qaumin yu'minun. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Sadaqallahul azim. Tasin Mim. Ini adalah ayat Al-Quran. Kami bacakan kepadamu sebahagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang yang beriman. Sungguhnya Fir'aun telah pun berbuat sewenang-wenangnya di muka bumi dan menjadikan penduduknya pecah belah. Dia menindas segolongan mereka, iaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak-anak lelaki mereka dan membiarkan mereka hidup, dan membiarkan anak perempuan hidup. Mereka telah pun membunuh anak lelaki dan membiarkan anak perempuan hidup. Kerana Fir'aun telah bermimpi, dalam mimpinya melihat istananya roboh, dibakar. Maka ditakwilkan mimpinya itu bahawa akan lahir seorang daripada bangsa Bani Israel yang akan memusnahkan tahtanya. Itulah Musa AS. MN Padang, Nek Nur, Iyahana, Alhamdulillah semua. Mayrak adalah suruh saya yang sebelum ini terima sebab saya terbuat tahiyat awal. Fiza Hasan, Si Chung Lim. Baik. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang buat kerosakan, dan kami hendak membuat kurnia kepada orang yang tertindas di Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang yang mewarisi bumi. Dan kami tegurkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tenteranya apa yang mereka takutkan itu telah berlaku. Baik. Di sini ada perkara namanya balaghah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada satu bab namanya balaghah. Begitu juga tafsir Quran ni. Kalau penting untuk kita memahami aspek balaghah kerana ia menyempurnakan maksud yang tersirat di sebalik tersurat. Kalau kita perhatikan, ada beberapa ayat Quran yang disebut tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia merujuk kepada isim isyarah dengan menunjuk kepada benda yang jauh. Kalau hazi dekat, tilka jauh. Kenapa? Kata penggunaan tilka ni adalah merujuk kepada maksud yang tersiratnya bahawa
Quran ini tak terjangkau kesempurnaannya, tak terfikir beyond kita punya expectation. Muhammad Hazmi Izhaq Al-Wasalan, Ratu Kacang, kambing banyak pokok, masyarakat banyak pokok, syuhada, Nur Azila, Adam Syazana Al-Wasalan. Kemudian wa nuridu an namunna alladhina stud'ifu, kami ingin menceritakan keadaan masa dahulu untuk menghadirkan gambaran itu dalam fikiran, supaya diatafkan inna fir'aun ala fil ard, di mana kedua dalam posisi mentafsirkan berita besar, sementara keinginan menganugerahkan mereka bebas dari Firaun terjadi pada waktu akan datang. Jadi kisah ni menunjukkan kepada Firaun membunuh anak-anak lelaki yang dilahirkan dengan harapan memutuskan atau menghapuskan kekuatan mereka. Tapi yang terjadinya, dia pula pergi bela insan yang sepatutnya dibunuh itu, iaitu Musa alaihissalam. Mary Blum Razia Zainul Syahidah Muhtar Muazzal bin Ahwang, insyaAllah. Terima kasih yang Ustaz kepada saya. Barakallahu fikum. Amar Ibn Razak Dahari. Ya, jangan risau, kita terus perbaiki supaya lebih sempurna. Betul tu Dahari, betul. Muhammad Yusuf Man. Jadi bagaimana Fir'aun ini telah tidak membunuh anak lelaki dengan harapan dia menghapuskan usaha yang dilihat dalam mimpi itu akan merosakkan tahtanya. Tiba-tiba dia pula yang pergi bela insan mulia yang sepatutnya dihapuskan, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Baik, lihat berikut ni. Dalam Quran ini dimulakan dengan surah ini dimulakan dengan Ta Sin Mim. Dia dipanggil huruf mabani. Dan bahasa Arab dia ada huruf ma'ani dengan huruf mabani. Ma'ani ni huruf mengandungi makna. Macam saya pernah ajar tuan-tuan, kalau ba itu kadang-kadang makna isti'anah, bi ba tu huruf ba dalam terjemahan dia dengan. Tapi dengan tu kadang-kadang merujuk kepada makna isti'anah, kadang-kadang merujuk makna ilsaq. Kalau saya kata kepada tuan-tuan, qata'tu bisikin, saya potong dengan menggunakan pisau. Maknanya pisau itu kita gunakan berarti kita membantu kita untuk menyelesaikan urusan kita. Potong ni tadi. Tapi kalau saya sebut bertuan, zabtu bi'ibni, saya pergi dengan anak lelaki saya. Maknanya kat situ kita pergi dengannya seolah-olah macam bawa makna kita hantar dia, kita bawa dia, kita pegang dia. Itu makna ilsaq pula. Saya sendiri hantar anak saya pergi ke Quraisy. Macam tu contohnya. Ba tu kita dapat terjemahan ni makna dengan. Tadi dengan pisau, ni dengan anak. Tapi maknanya beza tu. Jadi begitu juga dalam bahasa Arab, ada huruf dipanggil huruf ma'ani. Huruf tu sendiri mengandungi makna. Ya, dia bukan peranan macam huruf jar saja, tapi ada makna yang terkandung di situ. Tapi di permulaan surah ni yang alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim kaf ha ya ain sad, ni semua Nabi tidak huraikan. Maka dia dipanggil sebagai fawatihus suwar yang bersifat huruf mabani. Huruf ini datangnya dalam bahasa Arab ketika orang Arab dahulu bangga-bangga dengan syair-syair mereka yang indah, yang padu. Tapi bila datang Al-Quran dengan permulaan surah-surah seperti ini, maka ia menyebabkan orang Arab yang ada pada masa itu bungkam. Mereka pun hairan apa maksud yang terdapat pada perkataan ini. Mereka pun tidak dapat menandingi kehebatan yang daripada Quran, terutamanya pada huruf-huruf mabani yang terdapat pada awal-awal surah ni. Baik. Tilka ayat, kalau kita menguraikan huruf mabani lebih lanjut, nanti kita akan lihat berbagai-bagai pandangan para ulama. Madailah untuk kita kata dia di antara huruf-huruf mutasyabihat. Maria Ismail Mahathir Muhammad Mahmud, Mawar Putih, Al-Wasalam semua, Ratu Kacang, Al-Wasalam. Baik, dari Ahmad Yusuf Man, Al-Wasalam, Hasman Nuzi, Amalina Anwar, Adawiyah, Alawi, semuanya hadir. Baik, tilka ayatul kitab mubin. Inilah ayat-ayat dari kitab yang jelas, terang, mengungkap hakikat perkara agama, juga apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kita antara peranan kita dekat dunia ni, tuan-tuan, ya, Ratu Kacang, ya, saya masih ada di IKIM sekarang, pukul 6.40 lebih kurang, tafsir Quran. Saya sedang tafsirkan surah Yusuf sekarang. Bagi tuan yang berkesempatan boleh dengar dekat IKIM. Ya, Belakat, Zahrati, apa yang saya nak sebut tadi pada tuan-tuan. Jadi ini merupakan kitab yang terang, jelas, mengungkap hakikat-hakikat agama, apa yang terjadi akan datang. Kita punya peranan hari ini, sebagai contoh, kalau kita pergi ke Mekah ke, kita pergi ke Europe, ke UK, tuan pergi cuti,
kita cuba buat azam. Azam ni mudah je. Kita pergi kat negara-negara ni, mereka ada terbitkan Al-Quran dalam bentuk terjemahan saja tau. Dia terjemahan je. Dia tak ada bahagian bahasa Arabnya, terjemahan je. Dalam bentuk terjemahan saja. Jadi, nasihat saya kalau kita dapat Quran macam ni, kita beli, kita hadiah kepada teman-teman kita yang belum Islam. Ramai orang masuk Islam kerana baca Al-Quran translation, tuan-tuan. Ya, memang hari-hari live ke? Ya, insyaAllah tu kacang. Ada kesempatan saya akan live hari. Terima kasih yang kirim star tau. Terima kasih kepada kirim hadiah dan sebagainya. Dawi Halawi, Amalina Anwar, Swanuzi. Saya nak berhenti ni sekejap dia kuliah ni pagi ni. Setengah jam je insyaAllah. Baik. Jadi apabila kita menghadiahkan Quran kepada orang bukan Islam keliling kita, mereka baca, mereka akan lihat keserasian yang luar biasa pada Al-Quran itu, walau mereka belum baca dalam bahasa Arab. Terjemahan Malaysia kita dilarang untuk menerbitkan Quran dalam bentuk terjemahan saja tanpa ada bahasa Arab ayat Quran itu. Tapi kat negara-negara barat, negara-negara yang pada hari ini bebas diterbitkan Quran macam tu, Quran terjemahan saja. Ini maksud saya. Nurul Alias, Zaid, Siti Zaid Idris, Syarif Buang, sahabat saya ni menikah Allah sekalian. Natru alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi qaumi yu'minun. Kami menyebutkan kepadamu perkara yang benar-benar terjadi, seakan-akan kamu menyaksikan dan seakan-akan kamu hadir untuk kaum yang benarkan risalahmu dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, agar hati mereka menjadi tenang. Jadi ayat ini dibacakan kepada Nabi SAW, juga dibacakan kepada kita supaya bertambah iman, kerana kisah-kisah yang dibawa Al-Quran ini semuanya kebenaran, bukannya kisah-kisah yang diada-adakan. Ayat ni, ayat nazilah. Dalam surah ini Allah menyebut satu atau sebahagian daripada kisah Musa dan Fir'aun sebagai pengajaran, nasihat dan menegakkan dalil atas kebenaran kenabian Nabi SAW bahawa Quran merupakan kitab agung yang diwahyukan oleh Allah SWT, bukan ciptaan manusia. Penyebutan orang-orang beriman secara khusus padahal Al-Quran adalah untuk semua manusia sebagai isyarat bahawa manfaat Al-Quran itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman kepada Allah sahaja. Natlu alaika min Nabi Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Walaupun Quran ini dibaca oleh bukan Islam, tapi yang dapat manfaat banyak adalah orang Islam. Inna Fir'auna ala fil ard. Fir'aun, Raja Mesir, berlaku sewenang-wenang yang sombong di muka bumi, di tempatnya. Dia melampaui batas dan menindas rakyatnya. Wa ja'ala ahla. Fir'aun menjadikan anak-anak Mesir bergolongan, maknanya berpecah belah. Dia telah pun memecahkan mereka, divide and rule. Ni kaedah lama sebenarnya, bukan pada zaman British saja. Zaman Fir'aun lagi telah melakukan perkara ni. Umi Umairah, Rayhana, Umi Umairah semua, Akilah Yana, Al-Wasalam Siti Farida, Yani, Big Mama, Al-Wasalam semua. Jadi dia menanamkan antara mereka benih fitnah, pemusuhan dan kedengkian hingga mereka tidak sepakat demi mengambil politik penjajah, divide and rule. Itulah yang juga berlaku di negara kita pada hari ini. Umat Islam pecah belah. Umat Islam semua dipecah-pecahkan oleh orang bukan Islam. Begitulah yang berlaku daripada zaman dulu lagi. Jadi dengan bagai-bagai wadah ideologi menyebabkan mereka tidak bersatu, lalu senanglah untuk pihak lain ambil kesempatan terhadap kelemahan yang berlaku itu. Ambil pengajaran baik Wanaj, Fazil Tompang, Sapina Yusof. Jadi ini bertangan dengan politik Islam yang pengertiannya umum dan merupakan petunjuk ilahi yang berdasarkan kepada harmonisasi dan penyatuan satu hati dan mempopularkan semangat cinta, toleransi, kasih sayang, keserasian, kejernihan antara rakyat dan juga mensaksikan kebenangan-kebenangan. Jadi orang Islam kena ada sifat kasih sayang, maafkan. Kan kalau tersilap itu jangan didedahkan. Maka hendaklah orang Islam ini bersatu. Dengan cara demikianlah mereka akan dapat kekuasaan. Kalau tidak, mereka akan terus berada di kaki penjajahan, dipijak, dihina, dianiaya oleh orang bukan Islam yang kadang-kadang berlaku di satu tempat bilangannya mereka lebih kecil, tapi mereka lebih bersatu daripada orang Islam yang bilangannya ramai. Mulai Syarifah Badriyah, Sia Mengkui, Al-Wasalan, Nur Yusuf, Huda, Al-Wasalan. Selamat hari jadi pada mereka menyambut hari jadi pada hari ini.
Moga Allah panjang umur, murah rezeki, beri kesihatan, keafiatan, ya. Ya, Huda, ya. Allah sahlan. Baik. Yastad'ifu ta'ifah minhum. Firaun menjadikan seorang mereka sebagai bangsa yang hina tertindas. Mereka adalah Bani Israel. Bukti-bukti kelemahan adalah yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dia membunuh anak lelaki, membiarkan anak perempuan hidup demi untuk menghina dan meremehkan mereka. Mereka bimbang adanya anak lelaki di kalangan mereka itu. Firaun bimbang akan muncul anak lelaki yang jadi sebab kebinasaan mereka dan hilangnya kekuasaan mereka. Hal itu kerana para dukun berkata pada Firaun bahawa ada anak lelaki yang akan lahirkan dari Bani Israel yang akan menghilangkan kerajaanmu. Ataupun ahli nujum mengatakan perkara itu kepada Firaun berdasarkan kepada mimpinya. Tengok, Allah Ta'ala beri mimpi kepada orang Islam dan juga bukan Islam. Firaun ni tidak beriman, tapi dia dapat mimpi. Mimpinya bahawa singgasananya dibakar, negaranya hancur. Maka dia mendapat tahu daripada pentakwil mimpi itu menandakan akan lahir seorang putera di kalangan bangsa Bani Israel yang akan menghancurkanmu. Maka dia telah mengambil tindakan untuk membunuh mana-mana anak lelaki yang lahir daripada kalangan Bani Israel. Az-Zajjaj mengatakan aneh sekali kebodohan Firaun ini. Dia tidak mengetahui bahawa jika benar ramalannya membunuh tidak bermanfaat, maka si penderita bohong tidak melakukan pembunuhan. Dia dalam kes ini, orang Mesir adalah orang Kipti, dan Bani Israel merupakan kaum Yahudi lah yang datang sejak zaman Nabi Yusuf AS, keturunan mereka itu. Jadi bila Firaun bermimpi melihat istananya dibakar, kerajaannya hancur, maka dia mendapat takwil mimpi itu hendaklah dibunuh anak-anak lelaki. Tapi kalau bunuh anak-anak lelaki ni, siapa nak kerja ladang, siapa nak kerja berat, kerana bangsa Kipti merupakan bangsa yang diperhambakan. Begitu, nampak tak? Jadi akhirnya Firaun telah buat keputusan untuk bunuh 1 tahun, tahun berikutnya lepaskan. Bunuh tahun berikut lepaskan. Itu sebab lahir pada tahun yang mana mereka tidak dibunuh, anak lelaki tak dibunuh, lahirlah abang pada Musa, namanya Harun. Pada tahun mereka dibunuh, anak lelaki itu dibunuh, lahirnya Musa AS. Baik tuan, setakat ini saja dulu. Nanti kita akan bincang lebih lanjut. Terima kasih. Dah setengah jam kita bersiaran. Moga yang baik itu semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Jangan lupa, ya, bagi tuan yang nak pergi menunaikan ibadah umrah dan juga nak ibadah haji, boleh berhubung dengan kami. InsyaAllah kami bantu. Bagi yang nak pergi umrah itu utamanya, kami ada tiket dan juga hotel dah confirm untuk bulan 2, bulan 3, sampailah kepada Ramadan. Dan hari raya pun, lepas raya pun kita ada trip pergi ke umrah. Waktu tak ramai orang tahu sebenarnya, sebelum musim haji. Jadi bagi tuan yang minat, boleh hubungi Azazan Travel dengan segera. Ya, begitu juga bagi tuan yang telah menggunakan produk Habatus Sauda Birka. Terima kasih, tahniah. Mudah-mudahan itulah usaha kita untuk mengikuti perubatan cara Rasulullah SAW, yang mana ternyata Rasulullah telah bersabda bahawa siapa yang menggunakan Habatus Sauda merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Rasulullah SAW. Kami ada usahakan, ya, Cik Asfani Ahmad, Tuan Bibi Kalok, semua yang telah guna, alhamdulillah banyak syukur, yang telah memberikan pandangan-pandangan testimoni dan sebagainya. Yang tak boleh tidur malam dapat tidur malam, yang kurang susu untuk anaknya tambah susunya, alhamdulillah. Yang sakit-sakit sendi, alhamdulillah, dengan menggunakan Habatus Sauda Birka, terbitan Telaga Biru dan juga Azazan Travel. Bagi mereka yang minat boleh dapatkan. Terima kasih Farisa Fazali Awi, Mustafa Faizal Mustafa, terima kasih. Jumpa lagi pagi esok dengan izin Allah. Sambungan kepada surah Qasas daripada tafsir Al-Munir. Sekian, Suraya, Nazri, Muhammad, Zulkifli, Abang Besi, Latifah Harun, Pluto Kuku, Hajah Hamidah, Masyikin Ma'adam, terima kasih semua. Baik, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhu kama rabbana saghara wa jami'a ashabina huquq alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jumpa lagi besok insya-Allah, ya, tu kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusoman, Rik, Zulkifli, Nazri, Supuria, terima kasih Junaida, Ketik, Nisa Nur Hasanah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.